Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku ni, so that channel aku ni boleh grow lagi dekat YouTube. I really appreciate support guys. Teruskan lagi sokongan padu korang. Okay, untuk kisah hari ni aku nak share dengan korang adalah berkenaan dengan satu kejadian yang telah berlaku di London, di mana seorang wanita telah dicolek dan ia juga telah memberikan satu impact yang besar kepada masyarakat dekat sana. And aku boleh kata memang dahsyat guys kisah ni, and dia punya kisah ni kan, dia telah menjadi viral pada tahun 2021. Jadi tanpa membuang masa lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go! Pada 4 Mac tahun 2021, pihak polis London telah menerima satu laporan daripada seorang lelaki yang bernama Josh Luth, di mana dia telah memberitahu yang dia punya girlfriend dia ataupun teman wanita dia telah pun hilang. Jadi laporan yang telah dibuat oleh Josh Luth tu, dia mengatakan yang dia punya teman wanita bernama Sarah Everard tidak muncul apabila dia sepatutnya berjumpa dengan dia seperti yang telah dijanjikan. Jadi apa yang telah didakwa oleh Josh ni kan guys, berkenaan dengan kehilangan girlfriend dia ni, dia kata the last time dia dengar pasal girlfriend dia ni adalah pada malam 3 Mac tahun 2021, apabila pada time tu mereka sedang bercakap dalam panggilan telefon dalam sekitar pukul 9 malam macam tu. Dan sepanjang mereka punya panggilan telefon tu anggarannya dalam 15 minit lah. Okey, di mana mereka selepas itu telah membuat perancangan untuk berjumpa pada keesokan hari dia. Jadi berkenaan dengan Sarah Everard ni pada malam kehilangan dia ni adalah seorang eksekutif pemasaran dalam sesuatu syarikat, and dia ni berumur 34 tahun. So cerita dia kan guys, dia pada time tu kan dia sedang dalam perjalanan balik nak balik ke rumah dia, and pada time tu dia adalah daripada rumah kawan dia, di mana dia berjalan kaki untuk balik ke rumah dia. And pada time tu dia memang dah biasalah dia akan berjalan kaki secara keseorangan. Dan jarak daripada rumah kawan dia tu sampai ke rumah dia, jarak dia dalam lebih kurang 4.8 km. Macam jauh gila kan guys, macam bapak dekat 5 km, and dia ni berani untuk jalan seorang-seorang tau. Kalau kat sini aku rasa takut kan, cuak mat. Okay, 5 kilo bai, pancit satu, takut pun satu kan. Risau gila tu kan, kok lah apa-apa terjadi ke apa kan, kita pun tak tahu kan. Tetapi kan guys, kenapa dia dah macam berani untuk jalan sejauh tu secara berseorangan adalah sebab jalan yang dia ambil tu kan, ia adalah salah satu jalan alternatif yang secara kebiasaan ramai orang akan menggunakan jalan itu tau. So bermaksud jalan tu memang bukan jalan yang sunyi sepi lah. Okay, memang selamat lah orang kata kan. Dan memandangkan tak pernah pun berlaku satu insiden yang tidak diingini oleh Sarah yang telah terjadi kepada diri dia. So that's why dia macam beranilah, and ia adalah satu habit ataupun tabiat ataupun rutin harian dia kan untuk menggunakan jalan tersebut. Jadi selepas pihak polis telah menerima laporan tentang kehilangan Sarah ni daripada boyfriend dia, yang bagusnya lah pihak polis kat London ni kan, diorang memang tak buang masa guys. Okay, mereka terus membuat pemeriksaan di setiap pelusuk CCTV yang ada dekat kawasan itu tau. Which is bagus lah, tak adalah macam setengah je lah kan, berat nak buat kerja kan. Okay, diorang ni memang efisien gila guys. Okay, memang dapat laporan terus menjalankan tugas mereka. Dan pada masa yang sama kan guys, pihak polis ni mereka bukan sahaja memeriksa CCTV dekat jalan yang Sarah guna tu tau. Okay, mereka juga menggesa setiap pengusaha ataupun bus driver bas yang beroperasi di kawasan tersebut untuk menyerahkan rakaman daripada bas mereka itu. And that is another plus point lah, okay, pasal pihak polis kat sana kan, sebab diorang fikir macam diorang tak boleh nak tengok dekat only from one angle tau. Okay, diorang nak kena tengok ataupun siasat daripada angle-angle yang berbeza tau. So that senang lah kot kan nak cari bukti ke apa kan. Dan usaha pihak polis tu kan ternyata tidak disia-siakan guys, sebab terdapat satu rakaman ni kan menunjukkan yang Sarah dia sedang berborak dengan seorang lelaki yang tidak dikenali di tepi jalan. Dan kemudian dia telah memasuki dalam sebuah kereta putih yang berjenama Vauxhall, dan kemudian dia telah dipandu pergi oleh lelaki tersebut. Dan itulah kali terakhir Sarah dilihat sebelum dia dilaporkan hilang. Tetapi terdapat juga saksi yang mengatakan yang si Sarah ni kan guys, dia punya tangan tu telah digari weh. Tangannya telah digari, dan kemudian dia telah dibawa pergi ke sesebuah lokasi yang tidak diketahui.
Jadi melalui CCTV yang pihak polis dah periksa tu kan, okey, walaupun imej lelaki tu di mana yang sedang bercakap dengan Sarah tu tak berapa nak jelas, tetapi mereka berjaya untuk kenal pasti siapakah identiti sebenarnya lelaki tersebut. So macam mana pihak polis boleh trace kan, walaupun je lah muka lelaki tu macam tak berapa nak jelas dalam rakaman, tapi mereka berjaya untuk mendapat dia punya identiti kan. Okey, pengenal pastian mereka itu telah didapati melalui nombor plate kenderaan kereta putih yang berjenama Vauxhall itu telah disahkan sebagai sebuah kereta sewa. Dan kereta Vauxhall putih itu telah disewa daripada tarikh 28 Februari lagi oleh seorang lelaki, ataupun secara lebih detail lagi, seorang anggota polis yang berusia 48 tahun yang bernama Wayne Couzens. Sudah. Polis sudah buat hal pula lah dalam kes ni kan. Aduh mai. Okey, sedikit info lah berkenaan dengan Wayne Couzens ni Dia ni kan adalah seorang polis penjaga di Kedutaan Amerika Syarikat, di mana pejabat itu berlokasi di London. Dan lagi satu lah pasal Wayne ni kan, dia dah berkeluarga tau. Okay, dia mempunyai isteri dan juga 2 orang anak. Dan dia ni kan memang tidak mempunyai sebarang rekod buruk sepanjang dia menjadi anggota polis tau. Walau bagaimanapun, dia ni telah dikatakan beberapa kali berkelakuan aneh sebelum peristiwa kehilangan Sarah berlaku. Dan kelakuan-kelakuan pelik dia itu termasuklah cubaan untuk mencabul, gangguan seksual dan juga membuat perkara-perkara yang tidak bermoral di tempat awam. Jadi pada malam kehilangan Sarah tu kan, Wayne ni dia didapati berkeliaran di lokasi kejadian, and pada time tu dia konon je lah berlagak sebagai seorang polis peronda, padahal pada time tu kan guys, dia ni sepatutnya sedang bercuti. Tapi tak tahulah kan, tiba-tiba kan apa pula angin ni kan, dia nak pergi berkeliaran pula malam-malam kan. Dan satu lagi lah yang nak kena ingat lah, okay, dia ni, Wayne Couzens ni adalah seorang polis penjaga tau. Dia bukan polis peronda. Dah apa jadah kan dia nak berlagak macam polis peronda malam-malam buta, betul tak? Jadi berkenaan dengan kehilangan Sarah kan, ataupun penculikan Sarah ni kan, berkemungkinan besar lah Wayne dia telah menahan Sarah dengan alasan yang dia telah melanggar perintah COVID-19 pada ketika itu. Yalah, korang pun tahu lah kan, tahun 2021 kan, bulan Mac macam tu, COVID tengah rancak kan, okay? So dia telah menggunakan alasan tersebut untuk menahan Sarah. Sebab yelah, korang nak fikir balik kan, dekat tempat public, jalan yang ramai gila orang, macam pelik tau, kenapa polis randomly nak tahan orang kan, macam kes ni, kenapa randomly dia nak tahan Sarah? So basically dia menggunakan, yelah, fikir, mungkin orang lain fikir yang Sarah ni dah langgar apa perintah COVID-19 ke apa kan, so maybe dia fikir orang takkan ambil pot sangat tau. Pandai agak si Wayne Couzens ni kan, very intelligent lah this guy Dan lagi satu lah berkenaan dengan connection lah between Wayne dengan Sarah ni kan, diorang ni memang tak kenal antara satu sama lain guys. Okay, jadi ini bermaksud dalam kes ini kan guys, Wayne Couzens ni dia memilih mangsa penculikan dia secara rawak ataupun secara random. Scary man. Jadi untuk diringkaskan cerita sikit lah guys, okay, selepas penculikan Sarah yang telah berlaku kan, Wayne ini kemudian telah ditangkap pada 9 Mac tahun 2021 di rumahnya tanpa sebarang pergelutan guys. And pada akhirnya dia ni memang tak boleh nak berdolak dalih dan juga tak boleh nak mengelakkanlah diri daripada dakwaan yang telah dilakukan terhadapnya kan, disebabkan segala bukti-bukti yang kukuh yang memang menunjukkan dia adalah penculik Sarah Everard. Jadi untuk kes ini guys, apa yang berlaku sebenarnya dekat Sarah ni kan? Bagaimana dia telah diculik dan apa yang telah terjadi dekat dia kan? Okey, selepas dia telah diculik kan, dia telah diculik oleh Wayne dia telah membawa Sarah ke satu lokasi yang dikenali sebagai Dover. Dan selepas mereka telah bergerak ke lokasi Dover tu, Wayne dia telah memindahkan Sarah ke dalam kereta milik dia sendiri dan kemudian dia telah pergi ke sebuah lokasi yang terpencil. Dan pada waktu ini guys, pada time ni memang momen yang paling sedih lah, paling tragik yang telah terjadi kepada Sarah Everard. Sebab dekat situ Sarah Everard telah menjadi mangsa rogol Wayne Couzens. Dan yang sedih ni guys, kemudiannya Sarah telah dibunuh dengan cara cekikan dengan tali pinggang.
Dan itu belum cukup kejam lagi guys. Okey, sebab yang lagi kejamnya selepas itu, Wayne dengan tak ada sifat berperi kemanusiaan langsung telah membakar mayat Sarah Everard, dan kemudiannya dia telah menyimpan mayatnya di dalam sebuah peti sejuk. Dan selepas dia dah settle buat macam tu, dia telah menyimpan mayat Sarah Everard yang telah rentung tu ke dalam sebuah beg yang besar, dan kemudiannya telah ditinggalkan dengan begitu sahaja di sebuah hutan berlokasi di Kent. Dan mayat Sarah yang rentung teruk tu guys, hanya berjaya ditemui oleh pihak polis pada hari ke-7 kehilangannya. Lama doh. Wui, kesian doh si Sarah ni Jadi macam aku cakap kat korang tadi lah, yang si Wayne ni memang dah kena tangkap. Jadi berhubungan dengan keputusan pembicaraan kes ini, Wayne telah didapati bersalah atas pertuduhan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sarah Everard. Dan disebabkan itu, Wayne Couzens ni dia telah dilucutkan daripada jawatannya dan juga telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dan tentang kes kematian Sarah Everard memang telah mendapat liputan luas media lah. Memang kecoh gila guys, sampai jadi viral guys pada tahun 2021 Okey, dan ini juga telah menimbulkan satu rasa ketakutan di kalangan masyarakat wanita di negara tersebut. Lagi-lagi bila mereka semua kan macam yalah nak keluar malam bagai semua kan, mereka menjadi rasa takut guys. Jadi itu telah meninggalkan satu impak yang begitu negatif terhadap masyarakat wanita dekat sana. Jadi selepas apa yang telah terjadi kepada Sarah Everard, pihak kerajaan dan juga pihak polis London telah digesa untuk supaya lebih bertanggungjawab di samping mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan keselamatan wanita di sana terjaga dan juga terjamin. Jadi berkenaan dengan kes ni kan guys, itulah dia agak memang menakutkan apabila macam rakyat ataupun masyarakat kan, mereka bergantung ataupun mereka mengharap yang keselamatan mereka dijaga dan juga dijamin lah, okey, oleh pihak polis semua kan. Tetapi bila ada segelintir pihak polis yang ada sifat-sifat yang tidak berperi kemanusiaan macam ni kan, memang menakutkan guys. Okey, bila terdapat beberapa pihak polis yang berperangai macam ni kan, yang membuat crime yang macam ni kan, mana lagi tu masyarakat ataupun rakyat nak cari ataupun nak mengharapkan tentang keselamatan mereka tau. Okey, jadi tentang Sarah Everard ni kan memang sedih gila guys, sebab dia adalah seorang yang memang tak bersalah. Memang apa yang telah terjadi kat dia kan, memang dia jadi mangsa penculikan yang secara random guys. So dekat situ bermaksud yang kita ni memang sentiasa nak kena berhati-hati guys, sebab anywhere sahaja guys, orang-orang yang macam Wayne Couzens ni boleh ada di kalangan kita semua. Jadi sampai sini saja yang aku boleh share dengan korang tentang penculikan dan juga pembunuhan Sarah Everard, kes crime yang paling viral telah terjadi pada tahun 2021. Aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ni, dan aku nak minta maaf atas segala kekurangan. Macam biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. I really appreciate support guys. Thank you for supporting my YouTube journey guys. I really appreciate support. Aku tak tahu macam nak balas jasa korang. Korang semua memang terbaik guys. As always, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy guys. Bye bye.